Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 58 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 537 kes, iaitu 19.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 31 Mac 2020, pukul 12 tengah hari, terdapat 140 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 2,766 kes. Sehingga kini seramai 94 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. Daripada jumlah tersebut, 60 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 6 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 43 kes dengan kadar kematian 1.55% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-38, kes ke-2,269 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 48 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau merupakan kontak kepada kes 2,750. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Negeri Sembilan pada 25 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 30 Mac 2020 jam 4.04 petang. Kes kematian ke-39, kes ke-2,626 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 69 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau mempunyai sejarah perjalanan ke negara Arab Saudi. Beliau telah meninggal dunia pada 27 Mac 2020 di rumah beliau dan jenazah beliau dibawa ke Hospital Kuala Lumpur. Kes kematian ke-40 iaitu kes 2,627 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 69 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Johor. Beliau disahkan meninggal dunia pada 26 Mac 2020 jam 1.03 petang. Kes kematian ke-41 iaitu kes 1,275 merupakan lelaki warga negara Indonesia berumur 40 tahun. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 20 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 31 Mac 2020 jam 1.38 pagi. Kes kematian ke-42 iaitu kes 2,628 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 81 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya pada 27 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 31 Mac 2020 jam 7.09 pagi. Kes kematian ke-43 iaitu kes 2,629 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 73 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang pada 29 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 30 Mac 2020 jam 4.30 petang. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Setelah 2 minggu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, kita dapat melihat trend jumlah kes baru yang dilaporkan setiap hari. Didapati jumlah kes harian terus meningkat dan ada kalanya mendata manakala jumlah kes harian yang discharge daripada ward meningkat saban hari.
Data ini menunjukkan kesan daripada aktiviti yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan dan pelbagai agensi dalam tempoh 1 bulan kebelakangan ini. Namun begitu, tempoh 2 minggu yang seterusnya adalah amat mustahak, di mana ia akan menentukan sama ada tindakan yang diambil oleh kerajaan setakat ini memberi impak yang tinggi dan yang diharapkan. Ini sememangnya berkait rapat dengan tingkah laku masyarakat dalam mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan ini. Statistik juga menunjukkan terdapat 2 kumpulan umur masyarakat yang paling tinggi kes positif COVID-19 berbanding dengan kumpulan umur yang lain. 2 kumpulan tersebut adalah dalam lingkungan 26 hingga 30 tahun dan juga 56 sehingga 60 tahun. Perintah Kawalan Pergerakan fasa kedua akan mula berkuatkuasa pada 1 hari bulan April 2020 sehingga 14 April 2020. Manakala beberapa lokasi telah diisytihar sebagai lokasi Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, iaitu Enhanced Movement Control Order. Seperti dimaklumkan, tempoh 2 minggu akan datang ini adalah amat penting di mana kerjasama semua pihak adalah amat diperlukan bagi memastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Justru Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk duduk di rumah sambil mengamalkan etika kebersihan diri, misalnya kerap membasuh tangan dengan sabun dan jarakkan diri antara satu sama lain. Sekiranya mempunyai gejala, gunakan penutup hidung dan mulut. Selain daripada itu, orang ramai juga dinasihatkan untuk mengamalkan perkara-perkara berikut. Yang pertama, makan secara sihat dengan menyediakan menu yang sihat dan seimbang. Kurangkan pengambilan gula, garam dan lemak. Manakala lebihkan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua ialah jalanilah gaya hidup yang aktif dengan melakukan aktiviti fizikal ataupun senaman ringan di dalam rumah. Yang ketiga, bagi mereka yang merokok, gunakanlah peluang ini untuk berhenti merokok. Yang keempat, pupuk minda yang positif diri sendiri dan juga ahli keluarga. Amalkan teknik relaksasi yang betul dan tenangkan minda dalam menjalani kehidupan seharian di rumah. Sekian, terima kasih.